Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kita lagi dalam kelas Google Classroom D5 bagi minggu yang ke-10 bagi DMB 4112, prosedur kimpalan dan jaminan kualiti ataupun welding procedure and quality assurance. Baik, pada minggu lepas saya rasa kita dah belajar berkaitan dengan kuliah kita berkaitan dengan WPS, Welding Procedure Specification, dan WPQT, Welding Procedure Qualification Test. Baik, ada beberapa data atau maklumat yang terdapat di dalam WPS dan WPQT. Jadi pada minggu ini kita akan tumpu kepada satu data yang perlu ada dalam WPS ataupun WPQT. Baik, kita masih berada dalam kompetisi yang ketiga. Pada minggu ini kita akan cuba kuliah mendapat sedikit penerangan berkaitan dengan Heat Input Calculation ataupun kalau kamu jumpa HIC. Kalau HIC itu Heat Input Calculation. Okey, dalam bahasa Melayunya bolehlah kita katakan pengiraan jumlah haba yang masuk, kemasukan jumlah haba. Okey, kita pergi kepada pengenalan dia. HIC adalah jumlah haba ataupun arka elektrik yang dikenakan kepada kawasan kimpal semasa kerja kimpal. Okey, dalam kata lain yang paling mudah sekali, apabila kita mengimpal, jumlah haba yang dikenakan kepada suatu bahagian tu adalah dinamakan heat input, heat input. Dan untuk kita kena pasti heat input ni, kita kena perlu ada formula dan pengiraannya. Jadi dari segi pengenalan ataupun istilahnya, HIC adalah jumlah haba ataupun arka elektrik yang dikenakan kepada kawasan kimpal semasa berlaku kerja kimpal. Baik, apa dia tujuan HIC ni? Tujuannya adalah untuk mengenal pasti haba yang dikenakan kepada heat affected zone. Baik, kamu akan didedahkan dengan pelbagai istilah bahasa Inggeris, Heat affected zone, HAZ. Jadi kamu kena ingatlah HIC, HAZ. Kalau sebut HAZ tu, kamu cuba kena pasti H tu go to heat, A tu affected, Z tu pun zone. Kalau heat input calculation, HIC, heat, HIC, heat input calculation. Baik, dan memastikan HIC ni juga adalah untuk memastikan ia tidak akan menyebabkan kecacatan mekanikal ataupun perubahan mikrostruktur pada bahan. Baik, haba yang kita kenakan pada bahagian itu boleh menyebabkan kecacatan mekanikal. Kecacatan mekanikal contohnya dia akan meleding, ataupun perubahan mikrostruktur, perubahan dari segi dalaman, dalaman struktur bahan yang kita belajar berkaitan dengan treatment proses. Saya rasa kita dah belajar lalu bagaimana perubahan mikrostruktur tu daripada austenite kepada cementate, contohnya daripada ferrit kepada pellet. Jadi sebenarnya apabila haba dikenakan, jadi dia akan berlaku perubahan, sama ada cacat mekanikal ataupun dalaman mikrostruktur bahan. Baik, jadi semasa kita mengimpal ada peraturan dia. Contohnya kalau haba yang berlebihan akan menyebabkan keledingan. Jadi itu sebab heat input calculation ni satu data yang diletakkan dalam WPS supaya kita patuh untuk memastikan kualiti produk kita. Okey, selain itu juga kita boleh mengawal jumlah haba yang dikenakan kepada HZ. Dengan pengiraan ni kita boleh kawal jumlah haba. Kalau haba terlalu tinggi, kita berhenti. Itu sebab bila kita kimpal dalam satu bahagian tu, kita perlu berhenti, biar sekejap, kemudian baru kita kimpal balik. Itu prosedur. Itu jadi prosedur ni akan diletakkan dalam data WPS dan WPQT ataupun PQR lah, data-data yang borang-borang atau sheet form untuk kualiti. Okey, unit yang kita gunakan untuk membuat kiraan adalah joule per mm ataupun kilojoule per mm. Tenaga bahagi dengan mm ni dia punya meter per saat lah, dia punya keluasan dia. Okey, seterusnya kita lihat Okey, ini formula HIC. Baik, formula HIC ni ada macam-macam lah kalau kamu tengok daripada American, British. Jadi saya ambil yang paling mudah sekali. Jadi kamu jangan rasa benda tu terlalu susah, Jadi ini mudah je. HIC ni adalah pengiraan jumlah haba. Okey, formula yang kita gunakan, okey, formula untuk HIC heat input ni kita gunakan H.
H ni heat input kemasukan haba tadi. Okey, sama dengan formula dia A ampere ataupun arus yang kita gunakan darab dengan voltage voltan yang kita gunakan darab dengan 0.06. Ini kita dah kira dalam bentuk saat. Paling mudah dibahagikan dengan S. Apa dia? Okey. Di mana H? H ni adalah jumlah haba masuk. A ni arus kimpal, A tadi arus kimpal, V adalah untuk voltan dan S adalah kelajuan kimpal dalam unit milimeter per minit. Okey, contoh macam mana dia katakan milimeter per minit? Okey. Berapa untuk contoh kita itu sebab kita gunakan 0.06. Jadi kamu hafal yang ni. Hafal yang ni, ini adalah formulanya. Okey, dalam perpisahan mungkin saya akan berilah dalam ujian saya akan beri formula ni. Jadi sebaiknya kamu hafal lah. H bersamaan A kali V darab 0.06 bahagi dengan S. Yang ni kamu kena guna kalkulator sedikit lah. Baik. S ni datang untuk kelajuan kimpal. Macam mana kita nak kelajuan kimpal? Okay, kelajuan kimpal ni biasanya dia dalam bab kita kimpal contohnya 10 mm dalam berapa minit. Itu dia punya kata dia punya istilah. Baik, di bawah ni yang saya dapat yang saya ambil daripada internet lah, daripada Google. Welding heat input require formula samalah HI, maknanya heat input sama A kali V kali 0.06 bahagi dengan S ataupun kelajuan kimpal. H go through heat input require in ampere volts minute per millimeter. A go to welding current ampere in ampere. V voltage in volts. S welding speed in millimeter per minute. Okey, itu formula. Formula ni kita gunakan dalam, kalau kamu tengok dalam ASME dia ada ASME, kod ASME dia ada. Okey, kita lihat macam mana kita contoh jadual HSC yang kita gunakan. Okey, ini jadual yang dia beri. Okey, kita tengok ini steel grade ni jenis bahan dia lah 1.5 grade dia 1.4162. Welding method dia ada keyhole, kimpal dia ada keyhole. Apa welding speed dia? Okey, dia kata 1 minit 1 per meter minit. Maknanya dalam 1 meter tu 1 minit. Itu maksudnya. Okey, heat input dia 248. Okey, dia punya ferric content 74. Okey. Kita tengok apabila bahan yang sama tapi gunakan speed yang berbeza, ini lebih laju 5 meter per minit dan heat input dia kita nampak lebih tinggi. Lebih tinggi, kemasukan habanya lebih tinggi dan nampak perubahan struktur baharan dari ferrit dia menjadi konten 87%. Begitulah seterusnya kalau kita lihat ini dia formula ni dia dah kalkulatekan. Ini satu jadual contoh pengiraan untuk steel grade ni dengan kaedah yang berbeza, kita dengan jitau ke kemudian dengan welding speed yang berbeza, kita akan dapat heat input yang berbeza-beza dan akhirnya konten ataupun isi kandungan ferrit maka struktur tadi akan berubah-ubah. Ini satu contoh jadual lah. Jadi pengiraan ni biasanya jurutera bahan yang akan buat dan dia pastikan, so dia akan letakkan sini berapakah heat input yang boleh kamu gunakan. Itu sebab kita ada pemeriksaan suhu semasa kita mengimpal. Kita guna temper stick ke, kita guna termometer untuk kita kena pasti. Baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh pengiraan. Contoh pengiraan, okey. Ini satu contoh yang saya harap kamu boleh buatlah. Tengok saya buat dulu contoh ni. Okey. Diberi arus yang digunakan ialah 80 ampere dan voltan adalah 30 volt. Manakala kelajuan kimpal 2 mm per saat. Kirakan jumlah haba yang dikenakan. Okey, kalau kamu ingat formula tak susah pun. H bersamaan A kali V kali 0.06 bagi S. Okey, di mana H adalah jumlah haba masuk, A arus kimpal, V voltan, S kelajuan kimpal dalam unit milimeter per minit. Okey, jadi ambil formula ni balik, H ambil, kemudian kita masukkan nilai ampere dia berapa? Tadi 80, kita masukkan sini 80. Voltan dia kata 30, kita masukkan sini 30 darab dengan 0.06 ni kali dia dah tetap. Okey, bahagi dengan S. S apa dia? Kelajuan kimpal 2 mm per saat. 2. So, dengan menggunakan kalkulator, kamu tekan 80 kali 30 kali 0.06 dibagi dengan 2, kamu akan dapat jumlah heat input atau jumlah kemasukan haba 72 joule per millimeter. Jadi, ini adalah jawapan dia.
Okey, saya ulang semula ya. H bersamaan A kali V darab 0.06 dibahagi dengan S. Kita masukkan jumlah untuk pengiraan input, itu formula dia tadi. Masukkan jumlah ampere 80, masukkan jumlah voltan 30, masukkan perkali dia 0.06, kita letakkan dibahagi dengan nilai 2 kelajuan ya, 2 mm per saat, kita akan dapat haba kemasukan haba berjumlah 72 joule per milimeter. Ini maknanya kalau dalam spek tu dia tulis 72 ni, kamu kena ikutlah spek ni. Kelajuan yang ini 2 mm. Kalau dia nak 72, kamu kena ikut dia. Maknanya kamu punya laju tidak boleh lebih ni. Kalau lebih, dia akan berubah nilai kemasukan haba. Sebab dia dah kira. Apabila dia buat pengiraan ni, maknanya perubahan mekanikal tak berlaku dan juga tidak berlaku perubahan mikrostruktur tadi. Baik. Saya rasa itu saja yang akan kita bincangkan. Jadi sebelum kita pergi kepada tugasan yang kamu perlu buat ya. Jadi tugasan ni kira jumlah haba bagi 3 proses kerja kimpal tersebut dengan menggunakan formula HIC tadi. Jadi dalam proses 1 saya bagi dia maklumat. Jadi dalam proses 2 pun saya bagi maklumat. Proses 3 ini adalah proses yang berbeza-beza. Saya nak kamu mahirkan dengan pengiraan ni, dengan formula ni supaya kamu tahu apa sebab proses heat input calculation ni, pengiraan masukan haba ni penting ya. Jadi saya nak kamu lakukan, tunjuk kiraan kamu dalam kertas A4 dan hantar pada saya melalui WhatsApp. Maknanya tiap-tiap individu akan hantar melalui WhatsApp, tunjukkan situ, print, maknanya kamu tangkap gambar, hantar pada saya. Sebab hasil kerja ni saya akan nilai sebagai salah satu markah PB online kamu. Jadi saya nak kamu lakukan pengiraan dengan proses 3 proses ni, langkah kerja ni, bahagikan soalan 1, soalan 2, soalan 3. Kamu catat dengan pen, ataupun kalau nak buat dengan komputer, kamu boleh buat dengan komputer, dan kamu WhatsAppkan pada saya hasil kamu ni. Baik, saya rasa itu saja kuliah kita untuk minggu ni. Saya harap kita akan berjumpa lagi pada kuliah yang seterusnya pada minggu hadapan. Saya harap kamu boleh lakukan pengiraan heat input calculation tadi dengan baik, dan kamu boleh mahirkan diri dan kamu tahu apa tujuannya kemasukan haba ni, kita perlu tahu. Sekian, jumpa lagi dalam kuliah seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih.